Persidangan Dewan Negara memasuki minggu kedua dan antara soalan yang menarik perhatian adalah mengenai jumlah pembatalan lesen pendaftaran bagi pusat jagaan dan penyalahgunaan internet. Dan untuk laporan lanjut kita terus saja bersama Andy Reza Rohadian di lobi Parlimen. Andy, silakan. Ya, Syuhada, sebanyak 809 kes penyalahgunaan internet telah disiasat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM antara tahun 2013 hingga Oktober lalu. Dan daripada jumlah itu, sebanyak 6 kes telah pun dihadapkan ke mahkamah dengan 5 daripadanya telah pun dijatuhkan hukuman. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Jailani Johari menegaskan kesalahan yang dilakukan melibatkan kandungan menerusi laman sosial seperti Facebook, Twitter dan juga aplikasi WhatsApp. Selain itu, Kementerian juga aktif dalam memantau kegiatan penggunaan internet yang melibatkan pelbagai kesalahan hingga membawa kepada sekatan beberapa laman web. Dari tahun 2015 hingga Oktober 2016, lebih kurang dalam 5,044 laman web yang telah disekat atas pelbagai kesalahan, sama ada di bawah atas fitnah, atas sultan dan kanun kesesaan. Dan daripada jumlah tersebut, 5,044 tadi, sejumlah 4,277 merupakan laman web yang berunsur lucah, jelek, palsu dan mengancam yang disekat di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia. Manakala baki 767 adalah laman web seperti laman judi, pelacuran, penipuan dan lain-lain, di mana ianya berdasarkan kepada permohonan oleh pihak PDRM, KPDNKK, Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Jadi secara keseluruhan, beliau menjawab pertanyaan Senator Ramli Sharif, manakala bagi kesalahan penyebaran ideologi Daesh yang menjurus ke arah kegiatan militan dan keganasan pula, sebanyak 72 laman web berkaitan telah pun disekat hingga Oktober lalu. Dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan terdapat pelbagai takrifan bagi kandungan yang boleh dikategorikan sebagai fitnah yang boleh diambil tindakan. Ini termasuk kandungan yang memaparkan perbuatan sumbang, lucah, palsu dan juga mengancam keselamatan. Justru kandungan yang bersifat kritikan, sindiran dan juga parodi yang menular ketika ini disifatkan sebagai melangkaui batas undang-undang. Baiklah, sementara itu 11 pusat jagaan di seluruh negara telah dibatalkan lesen pendaftaran mereka sejak Januari sehingga Oktober tahun ini. Dalam tempoh sama, sebanyak 6 arahan bertulis telah dikeluarkan, 1 kompaun telah dikenakan selain mendakwa 6 pusat jagaan di mahkamah atas pelbagai kesalahan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datin Paduka Chew Mei Fun berkata pihaknya menggunakan tata cara piawaian berdasarkan Akta Pusat Jagaan 1994. Ia bagi memastikan penghuni di setiap pusat jagaan di seluruh negara menerima hak dan juga kebajikan sewajarnya. Bagi memastikan tahap penyampaian perkhidmatan pusat-pusat jagaan diurus dengan sempurna, Kementerian melalui JKM juga menjalankan pemantauan ke pusat jagaan berkaitan. Di antara bentuk pemantauan yang dijalankan ialah 1. Menjalankan aktiviti pengesanan ke pusat jagaan yang tidak berdaftar dan memberi peringatan supaya berdaftar dengan JKM. Kedua, menjalankan pemeriksaan perkara dan mengejut ke premis pusat jagaan dan taska oleh pegawai diberi kuasa. Ketiga, mengambil tindakan penguatkuasaan. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Ho Kai Mun. Mengulas perkara berkaitan, Datin Paduka Chew berkata pihaknya tidak pernah menghentikan operasi pusat jagaan yang ditubuhkan oleh badan bukan kerajaan NGO, sebaliknya menggalakkan pengendalinya untuk mendaftar dengan pihak kementerian. Ia bagi memudahkan urusan pemberian bantuan selain memastikan aktiviti pemantauan dapat dilakukan. Pihak kementerian turut bekerjasama dengan pelbagai agensi dan universiti dalam menyediakan pelbagai kursus bagi meningkatkan tahap kecekapan pengendali pusat jagaan di seluruh negara. Baiklah, Dewan Negara ditangguhkan sehingga jam 2.30 petang nanti dan akan disambungkan pula dengan sesi penggulungan perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2017 oleh kementerian yang berkaitan. Teruskan bersama kami untuk perkembangannya. Jangan lupa untuk menyaksikan segmen Parlimen 13 juga segmen bersama Ahli Parlimen pukul 11.30 malam nanti. Untuk berita selanjutnya, kita kembali bersama Syuhaida di Angkasa Puri. Silakan Syuhaida.